Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini bersama saya Fida Besnamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi hari ini saya lambat sikit memberikan respon. Sebenarnya sebab saya tak berapa sihat dalam home quarantine, self quarantine. Tapi disebabkan ada persoalan dan pertanyaan sebagainya, jadi saya memberi jugalah maklum balas setelah membasai makan dan sebagainya lah. Jadi hari ini kecoh sekitar dalam pukul 5 lebih tadi, yang mana KWSP melalui kenyataan akhbar di harian itu menyatakan bahawa mereka akan membekukan sementara transaksi Aisina bagi pengkreditan dividen KWSP bagi caruman tahun 2020. Okey. Jadi sebenarnya pembekuan ini bukanlah satu perkara yang perlu dibimbangkan bagi pemohon Aisina, sebab pembekuan ini adalah bagi memberikan luang dan peluang untuk KWSP mengkreditkan dividen bagi caruman tahun 2020. Sebab kalau ikutkan dalam kitaran pengisytiharan dividen ni, memang kebiasaan dilakukan sekitar pada bulan 2 dan juga sehingga ujung bulan 2. Begitu juga dengan setengah dividen ataupun perkara-perkara yang lain, contohnya macam statement insurans dan sebagainya. Jadi pada waktu ni adalah satu kebiasaan tambahan lagi pada 1 bulan 3 ni, bagi kebanyakan rakyat Malaysia, kita dah boleh mula untuk declare income tax. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa, tidak ada apa yang perlu kita risaukan. Jadi sebarang teori ataupun rumus khabar angin mengenai berita ni adalah satu berita yang macam mengganggu gugat untuk pemenang Aisina ataupun kerajaan nak bertolak dalil dan sebagainya. Itu adalah tidak benar, sebab kerajaan telah menyatakan komitmennya melalui kenyataan yang sebelum ini bahawa pemalsuan syarat telah pun dilaksanakan dan proses bagi pelaksanaan itu sedang berlaku. Kita kena ingat limitation, kekurangan dalam tenaga kerja, kekurangan dalam aset. Sebab caruman kita, duit tu adalah untuk pelaburan. Jadi bila kata pelaburan, bila sekarang kerajaan nak keluarkan bagi pengeluaran Aisina ni, aset tu perlu dicairkan. Jadi benda tu sudah tentu akan mengambil masa. Saya ada nampak tadi satu komen, dia kata jual kepada pihak negara pun takkan lama sangat. Dia katakan, yalah, tapi kita kena faham dia ada banyak prosedur dan sebagainya, bukannya semudah ABC. Walaupun kerajaan cuba mempercepatkan, tapi prosedur tetap prosedur. Kita tak boleh nak melangkaui prosedur tu semata-mata untuk sesuatu benda yang lain. Okey. Jadi tak ada apa yang perlu dirisaukan. Bagus juga kalau kata sebenarnya kalau kata dibekukan sementara, bukan apa, bila ada kredit dividen dah masuk, jadi baki dalam akaun 1 dan juga akaun kita 2 akan bertambah. Jadi bila baki itu akan bertambah, dua benda yang saya boleh highlight di sini adalah, yang pertama, bagi pemohon yang masih belum memohon, mereka boleh memohon jumlah pengeluaran yang lebih sedikit. Sebab apa? Dividen dah masukkan. Jadi kalau lah kata baki mereka sebelum ni adalah 100,000, jadi dividen dimasukkan, katalah diisytiharkan sekitar 4%. 100,000 masuk caruman dalam akaun 2 sekali, katalah total dividen mungkin dalam 7 hingga 8,000. 30% pergi kepada akaun 1 dan 70% akaun 1, 30% akaun 2. Jadi kalau 80%, 8,000 maksudnya tadi 5,600 masuk kepada akaun 1. Jadi mereka ni boleh membuat pengeluaran lebih daripada 10,000. Mereka boleh membuat pengeluaran sehingga RM10,500 ataupun sehingga ke RM11,000. Dan bagi situasi yang kedua, yang dah memohon pula, bila dibekukan dan dividen dikreditkan, jadi kemungkinan besar, ini teori saya, kemungkinan besar bila esok bulan 3 semua dah diluluskan dan sebagainya, EPF sedang membangunkan sistem untuk pengubahsuaian amount. Mungkin pada waktu tu kita juga boleh melakukan pengubahsuaian amount. Ubahsuaian ni bukannya maksudnya kita nak kurangkan dan sebagainya. Maksudnya sebab dividen ni dah masuk, jadi kita boleh tambahkan lagi pengeluaran kita bagi kita tarik sekali nilai dividen tu untuk dikeluarkan. Nilai dividen tu bukanlah
nilai dividen penuh, tapi adalah sebanyak 10% daripada nilai dividen. Jadi kalau kata dividen RM10,000, kita dah boleh dapat ekstra RM1,000. Sebenarnya benda ni adalah satu perkara yang agak bagus, cuma saya harap pemohon semua bersabar sehingga perkara ni selesai. Tidak perlu rasa kelang kabut, tidak perlu mengeluarkan apa-apa teori yang tidak baik. InsyaAllah semua akan mula tahu kelulusan dan akan mendapat wang daripada akaun satu masing-masing sekitar pada bulan 3. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe channel. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan ulaskan dalam masa terdekat. Setakat ini itu saja. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.